Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga. Dah sedia dah nak belajar? Kalau dah sedia sebut apa? Ya, saya dah sedia. Baik murid-murid yang dikasih sekalian, hari ini kita akan belajar dalam bahagian ibadah. Tajuk Mari Bersuci. Dalam tajuk Mari Bersuci ini, kita akan mempelajari jenis-jenis najis. Kita nak belajar apa hari ini? Jenis-jenis najis. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran, cikgu akan bagi tahu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menyebut dan memahami jenis-jenis najis beserta maksudnya. Yang kedua, murid dapat menyebut dan membanding beza antara jenis-jenis najis dan cara membersihkannya. Itu dia, ada dua objektif yang kita akan perolehi pada hari ini. Dan secara keseluruhannya pada hari ini dalam tajuk Mari Bersuci ini kita akan belajar tentang jenis-jenis najis beserta maksudnya dan cara membersihkan najis tersebut. Ada dua perkara. Walaupun dua perkara, ada banyak jenis ni yang kita kena ingat ni. Jenis-jenis najis ni. Baik, yang pertama, maksud najis. Sebelum tu kita kena tahu najis tu apa. Cikgu sebut ya, cikgu baca. Najis ialah benda kotor yang menghalang daripada sah solat. Kita sebut sama-sama, kita baca sama-sama. Najis ialah benda kotor yang menghalang daripada sah solat. Contohnya, tahi, darah. Yang mana kalau kita solat, ada tahi dekat badan kita, pakaian kita atau tempat kita solat, maka tak sah solat tersebut. Ataupun ada darah di pakaian ataupun badan tempat kita solat, maka tidak sah solat kita. Baik, jelas ya? Itu dia maksud najis. Dan perkara yang kedua yang kita nak bincangkan kat sini dan yang penting kat sini adalah jenis-jenis najis. Baik, jenis-jenis najis terbahagi kepada 3 bahagian. Ada berapa bahagian? 3 bahagian. Kena ingat ni, najis terbahagi kepada 3 bahagian. Baik, yang pertama, sebut sama-sama dengan cikgu. Najis mukhaffafah. Kita ulang. Najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawasitah. Kita ulang. Najis mutawasitah. Yang ketiga, najis mughallazah. Kita ulang. Najis mughallazah. Baik, ini dia. Ada 3 bahagian najis. Yang pertama, mukhaffafah. Yang kedua, mutawasitah. Dan yang ketiga, mughallazah. Baik, seterusnya kita akan lihat apakah maksud setiap najis tu. Apa dia mukhaffafah? Apa dia mutawasitah? Apa dia mughallazah? Baik, kita baca sama-sama. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ialah air kencing. Najis mukhaffafah ni dia air kencing saja. Kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya. Baik, boleh baca bersama cikgu sekali lagi. Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya. Ini dia najis mukhaffafah. Dia adalah najis air kencing saja. Najis air kencing siapa? Kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak perempuan bukan. Dia kanak-kanak lelaki. Dan yang umur dia mestilah 2 tahun ke bawah.
Dan yang paling penting, dia tidak makan dan minum kecuali susu ibunya saja. Kalau dia dah makan ataupun dia dah minum susu dalam tin, susu lembu, maka dia bukan lagi najis muaffafah. Kalau dia dah makan biskut ke, maka dia bukan lagi, air kencingnya bukan lagi najis mukhaffafah. Baik, jelas ya? Yang kedua adalah najis mughallazah. Kita terangkan dulu najis mughallazah ni apa. Najis mughallazah ialah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Baik, kita baca sama-sama. Najis mughallazah ialah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya, air kencing. Air kencing siapa? Anjing ataupun babi ataupun keturunannya. Air liur dia, darah dia, atau semua dia, semuanya adalah najis mughallazah. Jelas ya? Najis mughallazah ni anjing dengan babi sahaja dan keturunannya. Yang ketiga adalah najis mutawasitah. Najis mutawasitah ialah najis selain najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Baik, baca sama-sama dengan cikgu. Najis mutawasitah ialah najis selain najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Maknanya selain daripada air kencing kanak-kanak lelaki yang bawah 2 tahun umurnya itu, dan najis anjing dan babi. Selain daripada itu adalah najis mutawasitah. Contohnya apa? Contohnya tahi. Tahi yang keluar daripada dubur, tak kiralah manusia ke haiwan, darah, air kencing, itu semua adalah kategori najis mutawasitah. Baik, jelas ya? Ada 3 jenis najis dan kita telah baca sama-sama dan cikgu harap awak boleh faham maksud setiap najis tersebut. Jadi perkara yang ketiga iaitu bagaimana cara membersihkan setiap najis. Setiap najis ni berbeza cara nak bersihkannya. Muaffafah lain, mughallazah lain, mutawasitah lain. Najis muaffafah. Bagaimana nak bersihkan najis muaffafah? Najis air kencing kanak-kanak lelaki ni yang bawah 2 tahun umurnya dan hanya minum susu ibunya. Bagaimana nak sucikan, nak bersihkan? Iaitu dengan yang pertama, renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Baca sekali lagi. Renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Tahu tak renjis? Kita renjis ataupun kita spray air mutlak. Air mutlak ni adalah air paip. Itu dia air mutlak, terrenjis sahaja. Kemudian yang kedua, lap sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Kita baca sekali lagi. Lap sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Najis muaffafah ni sangat mudah untuk dibersihkan. Kita hanya renjis, kemudian lap hingga kering, sehingga tak nampak warna, tak nampak air kencingnya, bau pun tak ada dan kita rasa pakai tangan pun tak ada, kering. Dah, itu saja cara untuk menyucikan najis mukhaffafah. Mudah. Manakala seterusnya najis mutawasitah. Najis mutawasitah yang terdiri daripada tahi, darah, air kencing. Bagaimana nak menyucikannya? Yang pertama,
hilangkan najis yang terkena pada pakaian atau tempat. Sebut sekali lagi. Hilangkan najis yang terkena pada pakaian atau tempat. Kalau dekat baju kita ni ada terkena najis, nampak najis tu kena buang dulu. Buang dulu. Hilangkan dulu najis tu. Yang kedua, barulah kita basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Dia ada dua juga. Tapi kena basuh betul-betul. Kena basuh dengan air yang mengalir. Contohnya baju kita ada terkena tahi. Kita mula hilangkan dulu tahinya, kita buang dulu, kemudian kita basuh dengan air mutlak, kita basuh dengan air pipe. Dengan air pipe yang mengalir, kita basuh sehinggalah tak ada warna. Warna hitam ke warna kuning tak ada. Lepas tu kita cium, baunya pun dah tak ada. Kemudian kita pegang-pegang rasa, ada tak? Ada rasa tak dekat? Rasa ni bukan kita jilat. Rasa ni pada tangan kita ni. Ada tak? Ada lagi tak? Dia punya tahi tu. Tak ada. Maka barulah dia bersih. Baik. Itu dia yang kedua, iaitu najis mutawasitah. Kemudian seterusnya najis mughalazah. Bagaimana nak menyucikan najis mughalazah? Iaitu yang pertama, kita kena hilangkan najis terlebih dahulu. Hilangkan najis yang terkena pada pakaian ataupun tempat. Sama macam mutawasitah tadi, kena hilangkan najis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, basuh dengan air tanah 1 kali. Sebut sekali lagi, basuh dengan air tanah 1 kali. Air mutlak dicampur dengan tanah, kemudian basuh pakaian yang terkena najis tu dengan air tanah 1 kali. Kemudian yang ketiga, basuh dengan air mutlak 6 kali sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Basuh dengan air mutlak 6 kali sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Ni ada beza sikit ni. Kalau tadi najis mutawasitah guna air mutlak saja. Yang ni kena tambah dengan air tanah sekali, air mutlak 6 kali. Untuk kita menyucikan najis mughalazah. Baik. Jelas ya murid-murid? Cara menghilangkan ataupun cara membersihkan najis-najis muhaffafah, mutawasitah dan mughalazah. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita telah bincangkan tentang jenis-jenis najis. Murid telah tahu apa maksud setiap najis dan bagaimana cara hendak menyucikan najis tersebut. Baik, sebagai latihan pengukuhan, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dekat sini cikgu akan bagi latihan. Murid-murid boleh cuba jawab secara lisan. Okey, yang pertama, maksud najis muhaffafah. Ada 3 tempat kosong tu. Agak-agak apa dia? Air kencing. Air kencing siapa? Ya, betul. Kanak-kanak lelaki yang berumur berapa tahun? 3? 2? Betul, 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali apa? Dia makan dan minum apa? Susu ibunya sahaja. Ni kena ingat ni, najis muhaffafah. Kanak-kanak lelaki je, perempuan tidak. Baik, soalan yang kedua, cara membersihkan najis mughalazah. Baik, yang pertama, hilangkan
yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Hilangkan apa? Hilangkan najis. Baik, yang kedua. Basuh dengan satu kali. Basuh dengan satu kali. Basuh dengan apa? Ya, betul. Basuh dengan air tanah. Yang ketiga. Basuh dengan air mutlak. Sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Basuh dengan air mutlak berapa banyak kali? Ya, betul. 6 kali. Baik, seterusnya. Soalan yang terakhir. Padankan jawapan yang betul. Ada pernyataan di sebelah kanan dan apakah pernyataan tersebut mengenai najis apa? Baik, yang pertama. Renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Dia berkaitan dengan najis muaffafah, najis mutawassithah atau najis mughalazah. Ya, betul. Ia adalah cara menyucikan najis mukhaffafah. Baik, keterangan yang kedua. Anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Dia berkaitan dengan najis apa? Mutawassithah ke mughalazah? Ya, sudah tentulah berkenaan dengan najis mughalazah. Baik, yang terakhir. Hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Kemudian yang kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Ini adalah pernyataan tentang cara menghilangkan najis mutawassithah. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan murid-murid dapat mengulang kaji pelajaran di rumah. Dan yang akhirnya, jangan lupa 4S, iaitu sayang Allah, sayang Rasulullah, sayang ibu ayah dan sayang semua makhluk. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.